Alhamdulillah. Pertama saya panjat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita berjaya mengadakan satu the small move, the small wave. Dipanggil satu gelombang kecil. Ombak yang kecil, yang besar ni dia datang dengan daripada ombak yang besar dia akan datang daripada bermula dengan ombak yang kecil. Kadang-kadang datang daripada buih-buih yang mampu untuk memberikan satu tekanan dan juga mampu untuk mengubah bentuk sebuah pantai. Alhamdulillah, tuan-tuan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pada malam ini insya-Allah saya mewakili Dewan Muda PAS Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya rasa kehadiran kita dengan penuh kesedaran untuk bersifat bekerja untuk membawa rakyat ke arah perubahan gelombang yang disebut gelombang kebangkitan bersama dengan Selangor baru. Tuan-tuan sekalian, pejam celik ataupun tak pejam, tuan-tuan sekalian, Selangor bakal menjadi sebuah negeri yang menjadi mimpi buruk buat Pakatan Harapan dan juga UMNO. Tuan-tuan sekalian, kejayaan kita dalam PRU yang ke-15 baru-baru ini, tuan-tuan sedar ataupun tidak, satu-satunya parti mengikut data peningkatan undi yang meningkat tinggi adalah Perikatan Nasional. Bermula daripada utara negeri Perlis, membawa ke negeri Kedah, sehinggakan gelombang dan hampir-hampir terbentuk kerajaan Perikatan Nasional di negeri Perak. Kita berjaya memberikan satu jumlah keputusan yang cukup luar jangkaan pihak lawan politik kita. Negeri Kelantan, negeri Terengganu, begitu juga hampir-hampir kita membentuk kerajaan di negeri Pahang. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, kita berjaya mendapat jumlah kursi yang sebelum ini Perikatan Nasional ataupun PAS tidak ada kursi dalam parlimen dalam negeri Selangor. Selepas PRU 14, alhamdulillah 5 kursi parlimen menjadi milik Perikatan Nasional. Data-data ini, tuan-tuan sekalian, adalah data yang cukup menggurunkan. Saya sempat melihat data-data yang dibentangkan. Dalam lingkungan pasca PRU yang data PRU 15, kalau mengikut DUN, di parlimen-parlimen yang kita menang, hampir 16 kursi DUN menjadi milik Perikatan Nasional, tuan-tuan sekalian. 16 kursi berada di green area, kawasan hijau. Gelombang ini mula membimbangkan. Apatah lagi hari ini, tuan-tuan, kita mengadakan ceramah di DUN yang sekarang menteri besarnya adalah daripada DUN ini, tuan-tuan sekalian. Daripada DUN ini. Kalau kita melihat peningkatan-peningkatan ini, tuan-tuan sekalian, amanah down, jumlah undian menurun. PKR hilang undi Melayu pada mereka. DAP statik. Kita boleh katakan statik. Komposisi pengundi memberikan kepercayaan pada DAP. Kenapa? Karena perjuangan yang didokongi, yang dibawa oleh Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sebelum PRU yang ke-15 adalah untuk memastikan UMNO dihumbankan ke dalam penjara. Betul ataupun tidak? Betul, tuan-tuan sekalian. Tetapi pasca PRU ke-15, tuan-tuan sekalian, hari ini PAU sedang berlangsung. Lagu Hoi Ahoi tak ada dah, tuan-tuan sekalian. Ustaz Salahuddin ni nak nyanyi lagu tu sekarang. Tak ada dah, tuan-tuan sekalian. Tak ada dah. Dan insya-Allah saya yakin, melihat kepada bermula daripada kita create gelombang di Shah Alam, ketika mana kita buat sambutan Aidilfitri di Shah Alam, puluhan ribu, tuan-tuan sekalian, anak-anak Selangor, mereka yang menjadi pengundi dalam negeri Selangor, datang menunjukkan solidariti, mengatakan kami bersedia untuk mengubah kerajaan negeri Selangor. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan sekalian, kita pergi ke satu tempat yang disebut sebagai Lubuk Kuat UMNO dalam negeri Selangor, tuan-tuan sekalian. Di mana? Tanjung Karang, tuan-tuan sekalian. Kalau saya ingat saudara Abang Roslan sebut, tempat itu ada Tiang Seri UMNO. PRU ke-14, UMNO berjaya mengekalkan satu parlimen.
sejarah mereka dalam negeri Selangor, satu parlimen sahaja mewakili UMNO pada waktu tersebut, Barisan Nasional, untuk dihantar wakil mereka dalam parlimen Tanjung Karang. MP-nya pada waktu itu adalah Tan Sri Nur Homa. Tuan-tuan sekalian, Tan Sri Nur Homa ada cita-cita dan harapan yang besar untuk melihat UMNO ini masih lagi berusaha membawa suara penyatuan ummah bersama dengan apa yang dihasratkan oleh Tuan Guru Presiden kita. Tapi kita rasa sedih melihat apa yang telah berlaku ketika mana sebilangan besar yang disebut pada hari ini Zahid sebut walok-walok. Dan sebahagian mereka tersebut, tuan-tuan sekalian, ataupun yang saya nak sebutnya walok yang berada dalam UMNO dan Barisan Nasional waktu ini, sudah pasti mereka telah pun merit dan juga cenderung untuk bersama dengan Pakatan Harapan sebenarnya sebelum PRU yang ke-15. Kita dedahkan, nyatakan. Mereka kata itu adalah fitnah. Tonton buka, Google lah. Kenyataan itu disebut fitnah daripada Perikatan Nasional. Sebenarnya berlaku. Mereka mengkhianati suara akar-akar umbi. Mereka mengkhianati kesetiaan akar umbi mereka. Sebab tu tuan-tuan hadirin sekalian, di DUN ini sebenarnya walaupun kita nampak tidak ada potensi dari sudut data. Saya berada menjadi pasukan bantu di P009 Al-Usta sebagai pasukan bantu kepada calon Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi. Sejak 1955 pilihan raya pertama diperkenalkan sehinggalah PRU yang ke-14. Tuan-tuan sekalian, kursi itu tidak pernah dimenangi oleh mana-mana calon yang mewakili Melayu Muslim. Peratus undi dia tuan-tuan sekalian, 59% undi Melayu. Kecil tak? Kecil tuan-tuan sekalian. Kalau kita bekerja dalam kerja pilihan raya, warna ada pada parlimen ni, warna merah. Tak menang tuan-tuan sekalian, tak akan menang. Afnan Hamimi tidak akan menjadi wakil rakyat di Al-Usta, di P009. Tetapi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, Perikatan Nasional di peringkat negeri Kedah, Perikatan Nasional di peringkat kebangsaan dan juga pusat, berjaya membentuk dan membantu WAVE. Kita menghantar calon gerak kerja jentera cukup baik tuan-tuan sekalian. Akhirnya kita berjaya memecah rekod, mencipta sejarah di P09 Al-Usta apabila kita menghantar seorang wakil yang selama ini puluhan tahun sebelum kemerdekaan, tuan-tuan sekalian, calon itu adalah calon anak muda Melayu Muslim pertama dalam sejarah. Tuan-tuan sekalian, saya mengatakan begitu kenapa? Karena kita di Selangor, kita bimbang dan kita takut sokongan daripada non-Muslim. Saya hadir bersama dengan Puan Anjur semalam di program jamuan dan dialog perpaduan yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia, Lajnah Perpaduan. Ratusan tuan-tuan sekalian memenuhi semua ruang meja dan sesi dialog yang cukup berkualiti. Sisi pandang dua hala yang cukup, saya rasa cukup berkesan. Respon balas selepas tamat program, kita berjumpa dengan setiap wakil yang hadir. Mereka mengatakan puas hati. Mereka mengatakan apa yang kami dengar tidak sama seperti mana yang kami lihat. Dan perkara itulah yang kita kena bawa dalam negeri Selangor, tuan-tuan sekalian. Ramai rakan-rakan kita yang bukan berbangsa Melayu, yang beragama Islam, masih mendengar propaganda dan fitnah jahat terhadap PAS yang didokongi oleh DAP dan konco-konconya. Tuan-tuan sekalian, kerja kita bukan sekadar bercakap memberitahu, tetapi rakyat nak melihat benar ataupun tidak parti PAS dan juga Perikatan Nasional yang sekarang kita berusaha untuk membawa Selangor baru ini ke arah lebih baik, bukan sebagai retorika, ucapan dan juga talk. Bukan sebagai retorika politik, tetapi the real working. Sebenarnya kerja kita itulah. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, pergilah di mana tempat musibah banjir. Jentera mana yang hadir di antara yang pertama? PAS, Jabatan Amal, pokok tumbang, banjir, tanah runtuh, ribut, apa bencana? Kebajikan-kebajikan apa? Walaupun kita tidak the part of government, kita bukan sebahagian daripada kerajaan, tapi masyarakat setempat, masyarakat sekeliling, masyarakat di luar menyumbang melalui perikatan, menyumbang melalui PAS untuk disalurkan kepada mereka.
kepercayaan ini sudah pun kita miliki. Tuan-tuan hadirin sekalian, dialog tersebut semalam saya rasa saya cukup respect. Tahniah pada Dr. Fairuz yang menjadi pengarah lah penganjuran program, yang merupakan, saya rasa beliau adalah ketua penerangan PAS Gombak. Anjuran ini tuan-tuan sekalian, sampai tak ada soalan nak tanya. Last, kita tanya soalan ada lagi tak? Tak ada dah. Sampai tak ada soalan. Saya nak cerita satu suasana dalam dialog ini tuan-tuan sekalian. Kesediaan masyarakat bukan Islam untuk alih undi mereka kepada Perikatan Nasional, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Kehadiran NGO dan NGI, persatuan-persatuan yang bukan kecil-kecil, YouTuber, TikToker di kalangan mereka, subhanallah, saya rasa pintu kita cukup jelas. Pintu kita cukup terbuka untuk kita menghantar salah satu wakil daripada Don Sungai Tua. Sungai Tua ke Sungai? Don Sungai Tua ini mewakili Perikatan Nasional, insya-Allah. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Boleh. Saya nak mengulas beberapa perkara, tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian. Perkembangan yang terkini pada hari ini. Kita melihat keadaan hari ini apabila kita melihat beberapa situasi ahli-ahli akar umbi UMNO mula meninggalkan UMNO. Mula, tuan-tuan sekalian. Semalam berlaku di Hulu Langat bersama dengan Datuk PJ. Penyerahan keahlian dan membubarkan satu cawangan UMNO. Saya, tuan-tuan sekalian, saya sempat menjadi ketua pemuda dua sesi lepas Ustaz Syarhan. Saya sempat bersama dengan agenda Muafakat Nasional dan saya menjadi ketua pemuda waktu itu. Dan alhamdulillah kami daripada pemuda hubungan dengan rakan-rakan Muafakat Nasional, UMNO, MCA, MIC dan beberapa sahabat lain memang ada hubungan secara personal rapat. Tuan-tuan, ketika ceramah di Tanjung Karang, saya terkejut dengan kehadiran masa saya jadi timbalan yang di-Ketua PAS kawasan, ada timbalan ketua bahagian, nama dia Datuk Harrison. Saya duduk di pintu utama dengan anggota amal, tengok-tengok masuk dengan gerombolan yang agak besar. Saya kata saya kenal karakter watak ni. Langkah masuk ramai-ramai, saya kata saya kenal ini. Saya panggil dia. Tu. Saya tengok sebelah dia, lagi saya kenal. Bekas ketua pemuda UMNO Sungai Buloh. Saya kata, Wan. Nama dia Izzuan. Betul ke korang hadir ni? Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, orang tanya kami cenderung ke mana, di mana kami berada, di situlah sekarang Ustaz boleh tengok kami sedang bersama dengan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya yakin di Gombak, yang boleh jadi dah berbisik, bertemu dengan Yang Berhormat Ayahanda Ustaz Salahuddin untuk menyatakan rasa terguris hati dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO, mengingkari dan juga cukup tidak menghormati suara akar umbi dan perjuangan mereka yang didokongi sekian lama untuk mendaulatkan bangsa, agama dan negara kita, tuan-tuan sekalian. Dan saya yakin suasana ini, tuan-tuan sekalian, dia bukan hanya berlaku dalam UMNO beralih kepada Perikatan Nasional. Sebahagian kajian kita, tuan-tuan sekalian, ada sebilangan daripada bangsa bukan Melayu yang pernah mengundi Pakatan Harapan dalam PRU ke-15, mereka juga akan membuat silent vote. Pengundian secara senyap, peralihan undi, tuan-tuan sekalian, Pakatan Harapan, saya nak beritahu untuk PRN Negeri Selangor bersedia untuk melihat peralihan undi yang kalian dapat 15 tahun dahulu. InsyaAllah untuk tahun ini Perikatan Nasional akan mendapat mandat daripada mereka, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, kita nak mengharapkan siapa lagi yang akan menyelamatkan dan memperjuangkan. Sebab itu berada sekarang kita sebagai ahli-ahli parlimen, khususnya ahli-ahli parlimen kita, 74 ahli parlimen kita. Antara gabungan parti politik yang paling besar. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, kita adalah gabungan parti politik yang paling besar berbanding Pakatan Harapan, berbanding Barisan Nasional, berbanding GRS, berbanding parti di Sabah dan Sarawak dan mana-mana parti gabungan. Perikatan Nasional membuktikan PRU yang ke-15, gabungan ini adalah gabungan yang paling kuat, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita tak sedar. Tuan-tuan tahu tak? Negeri Perlis
Tak ada seorang ahli parlimen sekarang dari kalangan UMNO. Negeri Kedah, tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada UMNO. Negeri Kelantan, tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada UMNO dan Pakatan Harapan. Daripada Terengganu, tidak ada seorang pun MP Member of Parliament daripada UMNO dan Pakatan Harapan. Tuan-tuan sedar tak, di negeri Melaka, mereka menang dengan bergaya dalam PRN. Rakyat hukum mereka pada kali ini. Satu pun Member of Parliament daripada Melaka tidak ada UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, negeri Selangor setelah Tan Sri Noh Omar mempertahankan dan memperjuangkan tiang Sri UMNO di Tanjung Karang, buat sekian kalinya rakyat menghukum mereka dalam PRU ke-15. Tidak ada seorang pun wakil Member of Parliament daripada UMNO dalam negeri Selangor. Kita boleh buat kerja, tuan-tuan sekalian. Garisan kuning don-don yang kita letakkan daripada taklimat jentera kita, boleh kita mendapat 30 kursi lebih untuk menafikan simple majority kita untuk mentadbir kerajaan negeri Selangor. Tuan-tuan sekalian, saya sedih sedikit kalau kita sempat melihat perkembangan isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah adalah hasil daripada hasrat bawah duli yang Tuanku Sultan Negeri Selangor menghantar harapan baginda Tuanku kepada pihak kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin. Pada waktu itu Menteri Agama kita adalah Yang Berhormat Dr. Zulkifli. Akhirnya dibentangkan dalam kabinet supaya membawa rayuan hasrat Tuanku. Akhirnya tuan-tuan sekalian, isu kalimah Allah dibatalkan rayuan dalam kabinet. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, dalam kabinet ada PKR? Tuan-tuan, dalam kabinet ada PKR? Dalam kabinet ada amanah? Dalam kabinet ada UMNO? Jangan tanya dalam kabinet ada DAP. Saya nak tanya parti-parti politik yang adanya Melayu Muslim sebagai Member of Parliament dan ahli kabinet. Dalam PKR ada. Dalam amanah ada. UMNO ada. Tetapi keputusan itu keputusan kabinet, tuan-tuan sekalian. Mereka membuat satu keputusan yang sudah pasti umat Islam terguris hati dengan keputusan tersebut. Yang lebih saya terguris hati, tuan-tuan sekalian, adalah Menteri Besar kita. Dia ahli parlimen mana? Dia ahli parlimen mana? Dia ahli parlimen Gombak, tuan-tuan sekalian. Ahli parlimen Gombak yang berada dalam parlimen, kita tahu dia keluarkan kenyataan kerajaan negeri Selangor bersama dengan titah Tuanku mempertahankan kalimah Allah tidak dibenarkan digunakan di negeri Selangor oleh non-Muslim. Dia pertahankan dalam statement dia. Saya tanya tuan sekalian, dalam Selangor ada amanah? Dalam Selangor ada PKR? Mana suara mereka? Tuan-tuan Google cari. Tidak ada sebarang kenyataan mereka untuk mempertahankan bersama dengan Tuanku Sultan. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Sedih. Tuan-tuan tahu tak usul untuk membahaskan isu kalimah Allah dalam parlimen ditolak oleh Yang di-Pertua? Baru-baru ni. Yang dibawa oleh Yang Berhormat Ustaz Zul. Daripada ahli parlimen Jasin. Malangnya usul ini ditolak untuk tidak dibahaskan. Kerana tidak ada kepentingan. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian. Saya sedih kerana ahli parlimen Gombak yang secara bersurat menyatakan bersama dengan titah Tuanku dalam parlimen. Dia diam 1000 bahasa. Tuan-tuan nak bagi undi pada dia lagi? Tuan-tuan nak bagi undi pada dia lagi? Jangan, tuan-tuan sekalian. Kita tak tahulah dia akan bertanding di sini ataupun tidak. Tetapi di mana pun wakil daripada PKR baik, wakil daripada amanah baik yang berada dalam Pakatan Harapan ataupun nak sebut UMDAP. Tuan-tuan sekalian. Jangan. InsyaAllah saya yakin. Saya sebut tuan-tuan sekalian, peningkatan data undi anak muda yang cukup membimbangkan mereka di Selangor sedang meningkat. InsyaAllah. Sedang meningkat. Undi paling banyak undi muda adalah negeri Selangor berbanding negeri-negeri lain. Tetapi draft peningkatan undi muda beralih mendapat kemenangan di negeri Perlis, undi muda. Kemenangan kita di negeri Kedah, undi muda. Kemenangan kita di negeri Kelantan, undi muda. Kemenangan kita di negeri Terengganu, undi muda.
kemenangan kita di kursi-kursi besar di Pulau Pinang. Undi muda tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah saya yakin jika seluruh jentera bekerja dengan mindset untuk menang, jiwa mereka, jiwa menang, kerja mereka, kerja untuk menang, insya-Allah saya yakin DUN Sungai Tua ini akan dimiliki oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, mudah-mudahan dia tidak boleh hanya kita berkumpul ramai-ramai, tapi malu untuk kita berbisik dan bercakap di warung-warung untuk ayuh bersama dengan Perikatan Nasional. Gelombang ini perlu digerakkan, gelombang ini perlu dibesarkan, dan hingga rakyat insya-Allah kita merayu, kita mengharapkan ayuh rakyat negeri Selangor, ayuh pengundi-pengundi di DUN ini supaya buat satu perubahan untuk bersama dengan Malaysia baru, iaitu satu gabungan politik yang terbukti dalam pentadbiran mereka telus dan juga bersih dan stabil dalam menguruskan politik, dan insya-Allah kejaminan itu jaminan yang bukan sekadar retorika, tetapi jaminan itu terbukti tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan hadirin sekalian, saya rasa sekadar itu saja yang boleh saya sampaikan dalam siri ceramah jelajah yang digerakkan oleh Bahagian Penerangan Badan Perhubungan PAS di Selangor dan diarahkan kepada peringkat kawasan-kawasan dan bahagian. Gerakkan aktiviti ceramah kelompok daripada sekarang, kempen di dalam Facebook, Twitter, mula pergi rumah jumpa kawan. Jangan malu dah tuan-tuan sekalian, jangan malu dah. Bagi tahu saja, kerana sejarah ini akan menjadi sejarah kita. UMNO dan Barisan Nasional pada PRU yang ke-12 mereka tumbang. Dan kita pastikan Pakatan Harapan tumbang dalam PRU ke-15. Sejarah itu tercatat nama tuan-tuan pada generasi akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya diminta kesempatan pada hari ini untuk sama-sama untuk menggerakkan pilihan raya ni. Tuan-tuan sekalian, sudah pasti banyak kena duit. Terlalu banyak. Saya teringat Ustaz Tuan Ibrahim Tuaman. Dia kata kalau kita memancing, kalau mata kail dia kecil, tuan-tuan sekalian, ikan dia kecil. Umpan dia tak boleh buat besar. Masa umpan besar, pancing kecil, dia akan luruh pancing. Siapa kaki pancing tahulah. Mesti pancing besar. Begitu juga tuan-tuan sekalian pada malam ni, kalau kita nak menang yang besar, tuan-tuan serahlah yang besar-besar, tuan-tuan sekalian. Besar-besar bas, dia kata. InsyaAllah. Saya rasa itu sajalah yang boleh saya sampaikan. Saya tamatkan dengan satu ayat Quran yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini janji aku, mereka yang wala yansurullah man yansuruh, akan kuberikan pertolongan kepada mereka yang membantu untuk menggerak dan mendaulatkan agamaku, iaitu mereka immakkannahum fil ard, apabila mereka diberikan amanah untuk mentadbir dan mengurus politik umat manusia, tak kira India, Muslim, bangsa, agama, semua. Fil ard aqamus salah, mereka ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang cukup kuat. Sebab tu kena jaga tuan sekalian, ketika mana kita gerak kerja ini, hubungan kita dengan Allah kena kuat. Wa atau zakah, melaksanakan zakat, simbolik untuk memberitahu bahawasanya kita kerja bersama dengan masyarakat dan rakyat, keperitan dan keluhan keringat rakyat yang susah, kita bersama dengan mereka dan kita membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Terus wa amaru bil ma'ruf, membawa perkara ma'ruf dan mencegah perkara mungkar. Insya-Allah tuan sekalian,